بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وقال رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لساننا يفقه أقوالنا أما بعد. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah semuanya. Kaifa halukum jami'an? Apa khabar semua tuan-tuan dan puan? Saya harapkan, saya doakan tuan-tuan dan puan diberi kesihatan yang baik, sihat sejahtera, ceria selalu, gembira di samping ahli keluarga. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan, sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada pagi ini, hari Jumaat, Yaumul Barakah, hari yang penuh dengan keberkatan, kita dapat bersama-sama berkumpul dalam majlis ilmu ini, dan mudah-mudahan kita harap keredaan dan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita harapkan juga perjalanan live kita pada pagi ini berlangsung dengan baik, daripada awal ni sehinggalah penghujungnya nanti. Saya doakan juga, sama-sama kita doakan agar tuan-tuan perempuan pun dipermudahkan. Tak ada masalah internet, tak ada gangguan-gangguan yang membuatkan tuan-puan tak dapat memberikan fokus pada pengajian pagi ini tuan-puan. Jadi selamat datang kepada yang baru masuk, ahlan wa sahlan. Pertamanya saya nak minta tuan-tuan perempuan untuk share, bantu saya untuk sharekan dahulu kita punya live pada pagi ini. Mudah-mudahan kita dapat memberi manfaat juga kepada sahabat-sahabat di luar sana. InsyaAllah tuan-puan, boleh? Terima kasih kepada yang sudah share. Terima kasih kepada mereka yang sudi bersama saya pada pagi ini. Alhamdulillah. Terima kasih juga yang datang awal, sebelum saya on dah ready dah. Kalau kelas fizikal tu dah duduk depan pintu lah orang kata. Ya, ustaz tak mari lagi, pelajar dah ramai dah duduk depan pintu menunggu kan. Tapi sekarang ni online, jadi tunggu je lah notification tu naik, klik aja, dan mudah nak akses. Kita pun duduk di rumah saja, Alhamdulillah. Jadi tuan-tuan dan puan, asbab pandemik ni sebenarnya membuatkan kita belajar sesuatu. Kalau sebelum ni kita merungut, rasa susah, kita merungut, susah nak pergi kelas, tak ada kenderaan dan sebagainya. Dan Alhamdulillah, ini antara hikmah paling besar sekali. Tuan-tuan perempuan nak belajar ni hanya klik satu button je, tekan je skrin tu. Yang ada telefon lah, yang tak ada telefon tu, itu cerita lain lah tuan-puan kan. Tapi nak cerita hikmah daripada pandemik ni, rupanya ada satu benda yang Allah nak beri pada kita, besar. Dari sudut, ini saya cerita dari sudut pembelajaran lah. Memang akan ada yang mengalami kesukaran dan sebagainya, kita faham tu. Tapi tuan-puan, nama pun proses. Ini kita belajar sesuatu ni. Kalau dulu sebelum ni nak guna Zoom tak erti, nak guna Facebook, nak type pun tak erti kan. Type pun kalau istilah orang apa, tekial-kial kata orang Perak. Type tu tekial-kial tuan-puan. Tekial-kial maknanya ialah nak tekan huruf ni A, B, C. Itu pun kadang ambil masa. Ya tak? Ambil masa. Mula menaik pukul 8, siap taik 8.30. Kan? Itu biasa benda berlaku. Tambah-tambah kalau mak-mak ni kan, baru orang tak apa, baru dekat dengan gadget-gadget ni. Tapi itu proses. Itulah proses. Dan akhirnya sekarang tengok, macam sharing tajwid, belum tanya lagi dah jawab. Itu menunjukkan bahawa tuan-puan sudah sudah mencapai tahap yang maksimum dalam penggunaan gadget ni. Okey. Waalaikumsalam. Group warrior. Terus sebut lah. Jari kematu ustaz. Jadi Alhamdulillah, dunia di hujung jari tuan-puan. Saya kalau dulu bila mengajar akan kenal dengan orang yang sekitar Ipoh ni je lah kan. Orang yang luar daripada Ipoh, luar kawasan ni memang tak kenal lah. Tapi Alhamdulillah diberi kesempatan ini
dapat saya berkenalan, bersahabat, berkeluarga dengan berkeluarga tu. Berkeluarga lah dalam satu keluarga ni kan. Bukan keluarga kahwin tu ke, bukan. Saya dah kahwin. Okey. Jadi ini satu hikmah buat saya. Saya dapat kenal dengan orang-orang di seberang laut pun ada. Kan, orang Singapura, orang Indonesia, Sabah Sarawak. Jadi secara tak langsung membuatkan saya macam, oh, kalau kaedah pembelajaran di sini macam ni lah rupa dia, kalau sana macam tu lah gayanya. Jadi sedikit sebanyak dapat juga pengalaman kan. Jadi alhamdulillah. Sana helwah untuk isteri ustaz. Boy. Masya-Allah. Terima kasih. Oh yelah, semalam ada sebut alhamdulillah, terima kasih kepada yang mendoakan. Hari ni jadi orang rumah saya, Puan Halijah Darwish awal dah. So doakan isteri saya, rumah saya, dipanjangkan umur, murah rezeki, selamat dunia akhirat, keluarga kami diberikan rahmat, sakinah, mawaddah, warahmah, insya-Allah. Doakan bukan minta hadiah pun tuan-puan, tidak, minta doa aje. Keluarga saya aman damai insya-Allah. Begitulah tuan-puan, siapa yang menyambut kelahirannya hari ini, saya mengucapkan selamat hari jadi, talallahu umrukum, semoga Allah panjangkan umur anda semua, diberikan nikmat usia, dan dapat kita berikan manfaat dengan usia kita yang panjang ni, kita dapat memberi sesuatu, memberi manfaat kepada manusia yang lain. Khairun nas anfa'hum linnas, kan, sebaik-baik manusia adalah yang memberi manfaat kepada manusia yang lain, insya-Allah, mudah-mudahan. Baik, jadi yang baru masuk, selamat datang semua, dah ramai dah sikit ni. Hadiah doa dah tu. Yalah. Tapi doa ni tuntutan kan, dia tak boleh dikira hadiah. InsyaAllah. Okey, saya orang Kelantan ustaz. Sila. Saya nak cakap Kelantan tak pandai. Dalam kepala rasa macam nak balas bahasa Kelantan tapi tak pandai. Okey, baik. Jadi alhamdulillah tuan-tuan dan puan, jom sama-sama kita nakkan keberkatan, barakah untuk pertemuan kita pada pagi ini. Sama-sama kita mulakan dengan bacaan Ummul Kitab. Puan Nurlida, sedekahkan Fatihah untuk mak saudara saya. Baik, insyaAllah kita niatkan juga, kita sedekahkan kepada Puan Nurlida, mak saudaranya yang baru saja pergi meninggalkan dunia ini, dan moga-moga ditempatkan di kalangan orang yang saleh-salehah insya-Allah. Okey, bersama para malaikah. Kita mulakan Ummul Kitab, Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita teruskan dengan istighfar. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman, zidni ilman nafi'an, wa wafiqni amalan salihan, amalan maqbula. Astaghfirullah rabbal baraya.
أستغفر الله من الخطايا ربي زدني علما نافعا ووافقني عملا صالحا مقبولا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا ربي زدني علما نافعا ووافقني عملا صالحا مقبولا ووافقني عملا صالحا مقبولا. Alhamdulillah. Baik tuan-tuan puan, selesai untuk bacaan Fatihah serta bacaan istighfar kita pagi ini. Mudah-mudahan Allah memberi keampunan kepada kita semua. Tambahan pula hari ini hari Jumaat, hari yang barakah. Moga-moga Allah pandang segala usaha kita ini, usaha kita bersama tuan-puan untuk memartabatkan Al-Quran ini, untuk kita terapkan Quran dalam kehidupan kita insya-Allah. Baik. Jadi untuk pertamanya kita akan baca dulu surah Al-Kahfi seperti biasa tuan-puan, ayat 1 hingga 10. Jadi saya harap tuan-puan bersedialah. Okey, saya harap tuan-puan bersedia. Boleh? Sekejap tuan-puan. Okey, baik. Sana halwah untuk jauzah. Terbalik tu, zaujah. Okey. Alhamdulillah, terima kasih kepada yang mendoakan. Terbaik. Baik, dah sedia ke semua? Kita nak mulakan dulu bacaan Kahfi kita. Ready Jom. Apa pun kita betulkan niat kita terlebih dahulu. Niat kerana Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan diberi kelancaran buat kita semua, diberikan kefahaman yang baik. Insya-Allah. Baik. Kita mulakan. Sedia semua? 1 2 mula. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به
تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا صدق الله العظيم صدق الله العظيم. Baik, Alhamdulillah tuan-tuan dan puan. Kita dah selesai bacaan surah Kahfi daripada ayat 1 hingga 10. InsyaAllah, terima kasih kepada yang join dapat bersama kita pada pagi ini. Siapa yang baru masuk, tak apa, nanti boleh baca kemudian, baca sendirilah masing-masing. Baik, untuk bacaan semasa kita, hari ini kita akan sambung surah Ali Imran, tuan-tuan dan puan. Ayat 19 dan 20 InsyaAllah hari ini 19 dan 20. Tuan-puan yang ada Quran bersama boleh buka muka surat 52. Okey, dan pastikan tuan-puan dah bersedia dengan alat tulis masing-masing. InsyaAllah nanti boleh catat apa yang perlu, input-input yang tuan-puan dapat boleh tandalah dalam Quran masing-masing. Okey. Baik, seperti biasa kita akan baca dulu. Minta maaf tuan-tuan. Betulkan tekak tu. Okey, kita akan baca dulu sama-sama. Dah ready ke semua? InsyaAllah. Jom kita mulakan. Sedia, tarik nafas. Okey, ready? 1, 2, mula. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن
وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد صدق الله العظيم صدق الله العظيم. Baik, Alhamdulillah tuan-tuan dan puan, dah selesai dah bacaan kita yang pertama. Baik, kita akan teruskan untuk sesi bedah membedah. Jom, dah sedia semua? Ready Baik. Ayat 19. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innad dina 'indallahil Islam. Nun bersabdu ni tuan-puan, hukumnya apa? Wajibul ghunnah. Wajib kita dengung nun bersabdu. Kadar dengung 2 harakat sahaja. Kadar dengung 2 harakat. Kemudian kalimah ad-din, hukumnya alif lam syamsiyah. Inna di 2 harakat. Mad asli kat sini. Wajibul ghunnah. Kemudian alif lam syamsiyah tadi ad-din. Ad-di ma asli. Kemudian indallah. Nun mati bertemu dal tuan-tuan dan puan. Nun mati bertemu dal ikhfa. Ikhfa haqiqi. Okey. Nun mati bertemu dal ikhfa haqiqi. Kadar ikhfa, dengung ikhfa 2 harakat juga sama macam biasa. Cuma kita kena sembunyikan nun tu, jangan sebut tepat pada makhrajnya apabila bertemu huruf dal. Sembunyikan nun. Dal ni huruf nipis, maka dengung kita pun nipis. Inna dina 'indallah. 'Inda. Gitu. Boleh? Baik. Kalimah Allah. Kat sini kita kena tebalkan. Sebab apa? Sebelumnya baris atas. Sebelum kalimah Allah berbaris atas. Jadi kita kena tebalkan kalimah Allah. Yang tebal pada lam sahaja, bukan pada dal. Dal adalah asbab sahaja. Dallah. Jangan kita tebalkan dal. Do. Dallah. Tidaklah begitu. Kekalkan sebutan dal seperti biasa, da, kemudian baru tebalkan kalimah Allah. Indallahil kat sini. Alif lam qamariyah. Islam. Islam. Alif lam qamariyah. Kemudian ni ALQ. Islam MAL. Islam. Ma'arid li sukun tuan-puan. Ma'arid li sukun ni kita baca berapa kadar harakat dia? 2, 4 ataupun 6. Okey, 2, 4 ataupun 6. Selamat datang yang baru masuk. Bantu saya tolong share. Siapa yang belum share, tolong bantu saya share dulu boleh? Baik, jazakumullah. Kita sambung. Wa makhtalafa alladhi. Baik, tuan-tuan dan puan, huruf waw berada atas macam biasalah. Ma ni memang asalnya mak asli. Tapi disebabkan sukun kat sini bertemu sukun. Okey, huruf mat kan huruf sukun. Ingat tak saya pernah sebut sebelum ni? Huruf mat kan huruf sukun. Jadi nampak ni? Huruf mat bertemu sukun. Sukun bertemu sukun. Jadi tak boleh baca. Betul? Sukun bertemu sukun tak boleh nak dibaca. Maka sukun yang pertama ni digugurkan bunyinya. So, bila kita baca
Wa makh. Terus loncat masuk pada huruf kha. Dan dalam masa yang sama, kha itu perlu ditebalkan. Sebab kha ni hurufnya tebal. Dapat tak, tuan-puan? Wa makhtalafa alladhi. Kita tak perlu panjang. Kita boleh baca sebenarnya. Cuma kadang kita tak tahu sebab kan. Kenapa baca macam tu? Jadi, atas sebab berlakunya pertemuan dua sukun, itu pasal lah orang kata ya. Itu sebab lah kita baca wa makhtalafal ladzi. Okey, gugurkan alif mat tersebut dan masuk terus pada kha. Baik, kita teruskan. Wa makhtalafal ladzi. Falla, huruf lam bersabdu ni pastikan jelaskan betul-betul. Zi dua harakat ma asli. Nautul, u dua harakat. U ni hukum dia apa? MB tuan-tuan. Mak badal. U wa makhtalafal ladzina hamzah kan? Hamzah dua harakat. Dia duduk di awal kalimah. Maka disebut sebagai mad badal. Baik. Huruf ta ni terus loncat masuk pada alif lam qamariyah ni. Konsepnya sama je. Okey. Konsepnya sama je macam tadi. Pertemuan dua sukun. Waw sukun bertemu lam sukun. Jadi waw bertemu lam tak boleh baca tuan-puan. Waw bertemu dengan lam tak boleh nak baca. Sukun bertemu sukun kan? Sukun bertemu sukun. Jadi tak boleh nak dibaca. Maka huruf waw mat ini digugurkan bunyinya juga. Sebab tu bunyi kita terus loncat ni. Tul. Dapat tak? Utul. Begitu. Dan ini huruf ziyadah. Huruf ziyadah kita tahu ianya adalah huruf tambahan yang ada pada tulisan tetapi tiada pada bacaan. Jadi kita abaikan dia. Tak payah bacalah. Hamzah wasal pula takkan berfungsi ketika kita dalam bacaan bersambung. Pun kita dah tahu, maka bunyinya jelas utul itu sahaja. Kita ni lebih kepada nak tahu kenapa. Kenapa baca macam tu? Cara baca mungkin tuan-puan tak ada masalah dah. Betul tak? Baik. So kat sini hukum al-kitaba alif lam qamariyah. ALQ. Alif lam qamariyah. Kitaba illa. Kitaba. Ta ni mak asli. Okey. Ta mak asli. Illa. Lam bersabdu pastikan kita sempurnakan bunyi dia betul-betul. Illa. Kemudian panjangkan dua harakat pula mak asli lah. Okey. Kitaba illa la mak asli. Min ba'di. Okey ni. Min ba'di. Nun mati bertemu ba hukumnya iqlab. Semua tahu dah ni. Semalam pun kita ada jumpa kan? Iqlab. Boleh tulis penuh lah. Sebab pendek je. Illa min. Ingatkan semalam saya sebut pada tuan-puan, untuk iqlab ni kita tutup bibir bersahaja. Tutup bibir bersahaja. Illa min. Dengung mesti ada kadar dua harakat. Tutup bibir bersahaja. Tutup je bibir tapi jangan beri tekanan. Lemahkan pegangan di antara bibir atas dan bawah ni. Illa min ba'di ma ja'. Okey. Baik. Ba'di ma asli, tuan-tuan puan. Ma asli. Ja ni asalnya ma asli. Mad asli yang bertemu dengan hamzah. Mad asli bertemu dengan hamzah dalam satu kalimah, maka dibaca dengan panjang. Berapa harakat? 4 ataupun 5 harakat. Hukumnya MWM. Mad wajib muttasil. Mad wajib muttasil. Okay, ma tadi mad asli. Ja ni huruf mad. Nampak tu? Huruf mad alif tu bertemu dengan hamzah dalam satu kalimah. Satu kalimah ni maksud ni lah. Ja ni. Ja'a ni satu kalimah. Okay, ja'ahum satu kalimah.
Okey? Jelas tak tuan-tuan dan puan? Hukum mad wajib mutasil 4 ataupun 5 harakat. Illa min ba'di ma ja'ahumul, gitu. Kemudian mul alif lam qamariyah. Humul ilmu. Lam mati ni pastikan hati-hati tuan-puan, jangan beranakkan bunyi dia. Illa. Humul ilmu. Pegang makhraj lam betul-betul. Ini ALQ alif lam qamariyah. Lam mati ni jangan tawallud lah. Jangan tawallud. Ni saya pesan kat sini lah, siap-siap. Nanti kalau kita jumpa lagi, saya tak adalah sebut dah. Okey, ingat lam mati ni. Ilmu bagh. Baik, huruf ghain. Tuan-tuan dan puan, huruf ghain ni kena tebal lah. Jangan abaikan dia. Bagh. Dia bukan bunyi bagh. Angkat pangkal lidah kita untuk kita hasilkan suara tebal. Boleh? Angkat pangkal lidah kita. Illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan. Angkat pangkal lidah tu. Okey? Huruf ghain ni dia bersifat isti'la. Okey? Bersifat isti'la. Itbaq tak ada. Huruf ghain dia bukan itbaq. Okey? Huruf ghain dia isti'la sahaja. Angkat pangkal lidah. Baik. Baghyan. Sekali lagi kita jumpa hukum iqlab kat sini. Okey. Tanwin bertemu dengan ba. Iqlab. Okey? Iqlab. Baghyan bay. Bay bacaan lin. BL. Bacaan lin ni bacaan lunak. Bay. Syarat dia ataupun dia punya cara nak kenal lah, clue dia, ya sukun sebelumnya baris atas. Okey? Ya sukun, ya mati, dia mesti ada tanda mati sebelumnya baris atas. Okey, ya mati sebelumnya baris atas. Dapat tak? Itu bacaan lin. Cara nak kenal lah bacaan bukan maklin, bacaan. Baik, sekarang bainahum. Okey, untuk hum ni kita berhenti ke sambung ke? Berhenti sambung sama je hukumnya. Izhar. Jelas. Izhar syafawi. IS. Okey? IS ni izhar syafawi lah. Tuan-puan tak nak keliru, catat betul-betul lah. Tulis lebih sikit pun tak apa. Ni sekadar ringkasan untuk kita faham je. Bainahum. Hum. Disiplinkan bunyi dia, kemaskan dia. Baghyan bainahum. Hum. Gitu. Okey? Wa man yakfur. Wa man. Nun mati bertemu ya. Tuan-tuan puan. Nun mati bertemu ya ni hukumnya apa? Idgham bi gunnah. IBG. Idgham bi gunnah. Alright. Idgham bi gunnah ni maksud idgham masuk. Okey, apa yang kita nak masukkan? Kita masukkan nun ni ke dalam ya, tuan-tuan puan. Kita masukkan bunyi nun ke dalam ya. Boleh? Hilang makhraj nun. Makhraj nun hilang. Yang tinggal ialah sifat dia. Mayya. Dan pastikan kita jangan kosongkan bunyi. Bunyi kosong ni macam mana? Wa mai. Seolah-olah ya ni ada sabdu, tuan-puan. Seolah-olah ada sabdu. Wa mai. Itulah sebabnya kenapa para ulama tak letakkan sabdu pada ya ni. Nak elakkan daripada berlakunya idgham kamil, idgham yang sempurna. Macam mana sempurna? Wa mai, nampak kosong. Sedangkan nama hukum idgham bi gunnah. Bi gunnah masuk dengan dengung. Bi gunnah. Jadi dengungnya hilang. Kenapa hilang? Sebab kita dah sempurnakan idgham tu. Wa mai.
Tapi bila kita faham betul-betul maksud bi gunnah ini ialah kita mengekalkan sifat dengung pada nun tu. Wa man yakfur bi ayatillah wa man nampak tak? Bila kita adjust hidung kita ni, kita boleh rasa suara dengung tu berlaku kat sini. Beri laluan, kata Puan Safia. Beri laluan kat hidung. Ya. Okey. Dah bagi laluan kat hidung, baru kita masuk pada ya tu. Wa man ya. Gitu. Boleh? So, kalau kita dah pernah belajar sebelum-sebelum ni, kat sini kita sebut apa? Idgham bi gunnah naqis. Naqis ni maksudnya tidak sempurna. Tidak sempurna. Naqis. Okey? Boleh? Wa may. Pastikan bunyi hidung ada. Wa may yakfur. Baik, huruf kaf ni tuan-puan, bila kita matikan dia, pastikan mula-mula suara tertahan terlebih dahulu. Sebab kat sini ada sifat syiddah. Syiddah. Syiddah ni maksudnya tertahannya suara. Kemudian bersifat hams. Tertahannya suara, kemudian terlepasnya nafas. Dapat tak? Okey. Tertahan suara, terlepas nafas. Jadi step dia, matikan kaf ni dulu dengan menahan suara. Yak. Yak. Sangkut tuan-puan. Bunyi dia stop. Yak. 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 Okey. Kemaskan sebutan. Kemudian hams. Nafas yang terlepas. Wa man yak. Kemudian hujung tu. Tengok. Wa man yakfur bi ayat. Baru kita dapat bunyi dia. Kalau kita hanya fokus pada hams, angin tanpa melibatkan syiddah padanya, itu yang jadi bunyi bocor. Wa man yakfu yak. Itu yang jadi bunyi terlalu over kadang-kadang. Sedangkan hams ni para ulama sarankan pada kita, ianya dibunyikan cukup sekadar dengar pada telinga kita sahaja. Ataupun mungkin ada orang kiri kanan kita. Cukup sekadar itu. Wa man yakfur bi ayat. Cuma sekarang ni saya pakai mikrofon kan, tuan-puan dengarlah. Macam imam-imam baca dengarlah. Bukanlah kata kenapa imam dengar ustaz? Kata boleh sebelah dia je, kami ni belakang dia pun dengar juga. Itu lain pula cara fahamnya tu. Kan, ni ceritanya kalau kita baca tanpa ada inilah tambahan alatan macam mikrofon, itu lain ceritanya. Kan, dah duduk dekat dengan mulut, takkan tak bunyi tuan-puan. Kan? Jadi wa man yakfur bi ayatillah. Right? So huruf kaf, syiddah, mahmusah. Okey. Suara yang tertahan, nafas yang terlepas. Berikutnya ra mati sebelumnya baris hadapan. Bila ra mati tuan-puan, sebelumnya baris hadapan, kita mesti kena tebalkan. Kena tebalkan ra. Yakfur, tak nak fur. Okey. Yakfur bi ayat. Yakfur. Fur. Dapat? Tebal bi ayatillah. Bi a mak badal. MB. Okey, mak badal. MB. Ya mat asli. MA. Tillah. Kalimah Allah nipis sebab sebelumnya baris bawah. Okey, sebab sebelumnya baris bawah. Baik. Bi a mak badal ya mak asli tillah. Kalimah Allah nipis. Bi ayatillahi fa in. Nun bersabdu. Yang ni hamzah bukan huruf mat. Fa'i bunyi dia. Fa'i.
Fa'in nun bersabdu wajibul gunnah. Kalimah Allah tebal. Okey. Fa'inna Allah Allah. Jangan no. Na. Tebal pada lam sahaja. Saya selalu pesan ni. Tak pernah lagi miss sobat. Asal jumpa mesti cerita. Saya yakin tuan-puan tak lupalah sekarang lah. Okey, dapat sesuatu tak? Ni, tuan-tuan puan. Yang baru masuk, yang belum share, tolong share dulu boleh? Terima kasih. Bantu saya tolong share lah. Baik, fa inna Allah sari. Hasari. Ra baris bawah nipis. Ra baris bawah nipis. Sebab apa nipis? Sebab baris bawah tu je. Okey, kemudian panjang dua harakat. Ma asli. Sari'ul. Ul. ALQ. Alif lam qamariyah. Sari'ul. Sari'ul hisab. Okey. Sari'ul hi. Ha baris bawah. Ni ha pedas. Ha pedas. Kena pedas lah. Tengah kerongkong kita ni disempitkan. Tengah kerongkong kita disempitkan. Sari'ul hisab. Baik. Di hujung ini mad arid disukun. Mad arid disukun. Kemudian ada qalqalah. Ada sifat lantunan. QK. Qalqalah kubra. Qalqalah kubra. Ni. Sari'ul hisab. Ma'arid sukun berapa kadar dia? 2, 4, 6 kan? 2, 4 ataupun 6 harakat. Kemudian lantunan tu berlaku kubra besar. Bezalah dengan sughra. Okey, sughra dengan kubra beza. Sari'ul hisab. Tolak sikit bunyi dia. Maksudnya cukup nampakkan ada perbezaan dengan sughra. Itu je. Kalau sughra ni dia lebih kepada santai kan bunyi dia. Betul tak? Jadi begitulah. Baik, selesai ayat 19 tuan-tuan dan puan. Kita pergi ayat seterusnya. Okay, kita pergi ayat seterusnya. Sekejap lagi kita baca sama-sama فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ. Nun mati. Nun mati bertemu ha. Kat sini hukumnya izhar. Izhar halqi. Izhar. Izhar halqi. Boleh tuan-tuan? Fa'in ha. Baik. Seterusnya, huruf mad bertemu dengan siapa? Huruf mad bertemu dengan sabdu. Itu cara mudah nak kenal lah. Kan? Apabila simbol mad, tuan-tuan dan puan, simbol mad selepasnya ada sabdu. Simbol mad selepasnya ada sabdu, confirm kena baca 6 harakat. 6 harakat ni jami'ul qurra. Semua qiraat baca dengan 6. Okey? Boleh tuan-tuan dan puan? Hukum kat sini apa? Mad lazim. Sebab tu dia ada perkataan lazim tu. Sebab lazim ni maksudnya kebiasaan pada semua qurra. Dibaca dengan isba' 6 harakat. 6 harakat. Tak ada khilaf, tak ada yang baca 2 ke 4 ke 5, tidak. Dibaca 6 harakat. Fa in ha 6 harakat. Mad lazim kalimi musaqqal. Ni paling panjang ni. MLM. Mad lazim kalimi musaqqal. Ini nak cerita panjang lebar ni kena join keto ni. Kan? Kena masuk keto. Cuma point dia sekarang ni, clue dia apabila
kita nampak simbol misai ni tuan-puan. Yang ni, misai ni ataupun simbol mat lah. Selepas dia ada je sabdu, confirm 6. Confirm 6. Kan? Macam sebelum ni kita dah faham dah. Kalau macam atas ni kan. Kalau ni. Cuba tengok ni. Kalau la, huruf apa? Simbol mat bertemu dengan hamzah. Bila bertemu dengan hamzah, kita tahu 4 atau 5 harakat. Tapi sekarang ni dia bertemu dengan siapa? Dia bertemu dengan sabdu. Jadi 6 harakat Mat lazim kalimi musaqqal. فَإِنْ حَاجُّوكَ حَاجُّ Sambut jim yang bersabdu tu betul-betul. Bunyikan dengan penuh semangat. Semangat patriotik. Tiba-tiba. Kena semangat lah. Jangan bunyi ala kadar je kan. Hajjuka. Hajju. Macam tak ada je sabdunya tu. Jadi betul-betul pastikan kita semangat sikit waktu sebut jim sabdu tu. Fa in hajjuka faqul aslamtu. Boleh? Moh kita sambung lagi. Ju 2 harakat. Mat asli nah. Ka faqul lam mati jangan tawallud. Ju ma mat asli. فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ وَجْهِ. Ni qalqalah sughra, QS. Qalqalah sughra. أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ huruf ta sabdu, pastikan kemaskan bunyi dia. وَمَنِ اتَّبَعَنِ ba'an. Kat sini jangan panjang tuan-puan. Sharp tau. فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ وَمَنِ taba'an. Salah lah tu. Ada sharp tuan-puan. Matikan nun tu. Izhar. Jelas. Wa manit taba'an. Gitu. Wa qul lilladhi. Okey. Huruf lam bertemu lam. Kat sini hukumnya apa? Idgham mutamathilain. IM. Okey. Idgham mislain ataupun idgham mutamathilain. Sama je tuan-tuan, dua-dua tu. Jadi idgham ni apa? Masuk. Idgham ni maksudnya masuk. Okey, idgham ni maksudnya masuk. Jadi kita masukkan lam yang pertama ni ke huruf lam yang kedua. Sebab tu lam kedua ni kita tengok dia ada sabdu. Sebab tu lam kedua ni dia ada sabdu. وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا. Boleh? Idgham mislain. Syarat dia huruf pertama mesti mati. Kemudian huruf yang kedua, huruf yang sama juga. Itu kata mislain, sama. Huruf lam sukun bertemu lam hidup. Itu syarat untuk berlaku idgham. Kalau duduk hidup tak jadilah. Okey. وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا. Baik. Lilladhi, zi 2 harakat ni. Mat asli. Mat badal, tu mat asli. Zi mat asli, na'u mat badal. Hamzah 2 harakat di awal kalimah, tu mat asli. Yang ni huruf ziyadah tak payah baca lah. Kan huruf ziyadah tak perlu baca. Wa qul lilladzina utul kitab. Utul tul. Ni alif lam qamariyah. Kita 2 harakat mat asli. Ni alif lam qamariyah. ALQ. Kita mat asli. MA. Bawal. Bukan bawal, ikan bawal. Wal ni apa?
mat pula. Alif lam qamariyah. Kitab wal ummiyina. Wal hamzah pada depan. Okey. Wal alif lam qamariyah tadi kan. Kemudian mim bersabdu. Wajibul ghunnah. WG. Miyina. Okey, ada ya bersabdu ni. Ya bersabdu dan selepasnya ada kepala huruf ya. Jadi ni ya mad tuan-puan. Ya mad. Okey? Ya mad. So kat sini hukum dia mad tamkin. Mad tamkin. Mad tamkin. Jelas tak tuan-tuan? Mad tamkin. Jadi mad tamkin ni sebenarnya adalah laqab, gelaran. Dia sebenarnya mad asli juga mad tamkin ni. Cuma yalah sebab saya tahu tuan-puan pun belajar kat sini mad tamkin kan. Jadi saya sebutlah mad tamkin. Andai kata kita sebut mad asli sekalipun tak ada masalah. Dia memang mad asli. Cuma ada sebab disebut mad tamkin ni adalah, tamkin ni maksudnya menetapkan. Kita menetapkan bunyi ya itu. Wal ummi. Tetapkan bunyi mat dua harakat tu. Itu aja. Istilah tamkin tu datang. Dia sebenarnya ada melibatkan tentang cabang qiraat. Jadi disebabkan dalam qiraat kita hanya baca dua harakat, maka dia tidak menjadi isu besar pada kita. Disebabkan ada qiraat yang baca di sini dengan bunyi yang lain. Wal ummi. Okey. Jadi saya tak nak cerita lebih kat situ sebab kita takkan baca begitu. Kita akan baca tetap dua harakat sama macam mat asli, dan dia memang mat asli pun. Cuma ditulis begitu mungkin ada yang pening lah. Dan akhir sekali kita faham bahawa ya ini adalah ya mat sebelumnya baris bawah. Itu sahaja. Wal ummiyina. Tetapkan bunyi mat dua harakat. Ummiyina. Wal ummiyina aslamtum. Mat tamkin jarang-jarang jumpa. Itulah tu. Jarang kita jumpa. Okey. So tuan-puan jangan pada pening. Siapa yang baru dengar istilah tamkin ni tak apa. Saya tak cerita berat-berat pun. Asal kita boleh baca, kita faham, tahu sikit nama hukum tu, insya-Allah dah okey dah tu. Wal ummiyina aslamtum. Yi dua harakat. Okey? Yi dua harakat. Na aslamtum. Lamtum. Ada dua mim mati ni. Dua-dua izhar. Dua-dua izhar. Izhar syafawi lah. Aslamtum. Okey? Fa in aslamu. Baik. Nun mati bertemu dengan hamzah. Bila nun mati bertemu dengan hamzah, okey? Nun mati bertemu hamzah, hukumnya apa? Izhar kan? Izhar halqi. Aslamu. Mu ma asli juga. Ma asli juga. Mana dia jumpa lagi kan? Izhar halqi. Mu ma asli. Faqadih. Okay, mu ma asli. Faqadih. Da ni terus masuk pada ha. Ni ha biasa nah. Jangan pedas. Dan pastikan bunyinya jangan faqadih. Faqadih. Tak mau qadih. Qadi. Qa pada atas. Qa tebal. Okay, huruf qa ni tebal. Ingat. Dal pada bawah. Di. Matikan ha ni. Jangan pedaskan dia. Biasa je. Pangkal kerongkong. Faqadih. Kemudian ta pada atas ta. Baik, untuk dau, kita berhenti pada dia dengan bacaan lin. Faqadih tadau. Dau. Ni kan wa mati ni. Cuma dia tak ada simbol sukun.
Sebab apa? Sebab waw mati bertemu dengan waw hidup kat sini. Waw mati bertemu dengan waw hidup. Bila waw mati bertemu waw hidup, kan hukum dia idgham mislain. Betul tak? Jadi sebab tu dihazafkan, dihilangkan sukun di sini dengan tujuan berlakunya idgham ketika wasal, ketika kita sambungkan bacaan. Contohnya begini. Faqad tadaw wa in faqad tadawwa. Kita masuk terus idgham. Da ni terus pergi ke sini. Dawwa. Faqad tadawwa. Terus pergi kat wa, tuan-tuan dan puan. Faqad tadawwa. Berlakulah idgham mislain. Tapi bila kita nak berhenti, idgham mislain tak berlaku. Maka waw ni akan berbalik kepada status asal dia, iaitu waw yang sukun sebelumnya baris atas bacaan lin. Bukan mat lin, bacaan lin. Dia sekadar bacaan. Dia tak ada mat pun, dia tak ada harakat pun. Daw, macam tu je. Faqadi tadaw, daw. Kalau kita sambung pun dawwa, tu je bunyi dia. Ada dengung ke? Tak ada. Idgham mutamathilain tak ada dengung, tuan-tuan dan puan. Melainkan idgham syafawi lah, mim mati bertemu mim. Itu kena dengung. Tapi ini selain mim. So tak perlu dengung. Jelas tak ni, tuan-tuan dan puan? Faham ke? Boleh respon sikit tak di ruangan komen? Jelas tak? Faqadi tadaw. Tu je bunyi dia. Daw. Okay. Baik. Sikit lagi tuan-tuan, insya-Allah. Bila kita berhenti kat situ, bila kita berhenti kat situ bacaan lin, kita nak mulakan bacaan, terus kita ibtidak dengan baris atas lah, mula dengan baris atas wa ni. Wa in. Jadi sabdu ni guna lagi tak? Ni sabdu ni. Sabdu ni tak function dah lah tuan-tuan. Dah tak fungsi lah. Jangan tarik pula. Wa in tawallaw. Terkejut orang. Mula-mula rawi tu dah. Wa in. Akan tanya apa hair tu? Sabdu kata. Ada sabdu kata. Jadi bila sabdu ni dia akan berfungsi kalau kita sambung dengan huruf sebelum dia. Boleh nah? Baik, nun mati bertemu ta, ikhfa haqiqi. Wa in, huruf ta ni huruf nipis, jadi kita nak sembunyikan nun tu, ikhfa sembunyikan nun tu dengan dengung yang nipis. Wa in tawallaw fa in. Okey. Wallau ni pun sama bacaan lin. Sama macam tadilah. Wa in tawallaw, bacaan lin law fa in wajibul ghunnah. Ma mad asli alai lai, bacaan lin. Kal alif lam qamariyah. Balagh man arid lisukun. Wa in tawallaw fa in, nun bersabdu wajibul ghunnah. Fa innama mad asli, alif mad sebelumnya baris atas. Alai lai, bacaan lunak lembut, sifat lembut. Alai kal alif lam qamariyah. Balagh, huruf ghain isti'la, tebalkan huruf ghain. Kemudian hukum balagh ma'arid lisukun, MAL 2, 4, 6. Okey. Wa in tawallaw fa innama 'alaikal balagh. Jangan balagh. Angkat pangkal lidah tu. Okey, pangkal lidah kena angkat. Baru tebal.
baru jadi. Pangkal lidah dia angkatkan dia. Alright. Wallahu basirun bil ibad. Wallah, kalimah Allah kena tebal. Hu basir, sad, baris bawah tebal. Walaupun dia baris bawah tebal juga, nah. Dia tebal hakiki, tuan-tuan. Hatta yaumul qiyamah. Hatta yaumul qiyamah. Sampai hari kiamat pun dia tebal. Wallahu basirun bil ibad. Basirun iqlab, tanwin bertemu ba. Okey. Kalimah Allah ni tebal, basi, si tebal, dan dia mak asli lah. Basi, si. Jangan tertukar dengan huruf sin. Si. Basi. Wallahu basi. Wallahu basirun. Iqlab, macam mana? Tutup bibir bersahaja. Dengung, mesti adalah dua harakat kan? Confirm. Wallahu basirun bil ibad. Alif lam qamariyah. Alif lam qamariyah. Tuan-tuan perempuan, kat sini alif lam qamariyah. ALQ. Ibad, ma'arid lis sukun. Kemudian ada QK. Qalqalah kubra. Wallahu basirun bil ibad. Itu sahaja. Boleh tak? Boleh nak? Yang baru masuk, selamat datang. Jadi insyaAllah kita dah habis bincang untuk ayat 19 dan 20. Jadi jom kita baca, tuan-puan. Kita ubah konsep sikit. Saya macam semalam lah. Saya baca, lepas tu tuan-puan ikut. Maknanya saya akan ulang 2 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Dia akan ulang 2 kali. Pertama proses mendengar, yang kedua proses tuan-puan ikut. Okey, kita guna kaedah tu insya-Allah. Jangan keluar lagi, relax dulu. Ada pengumuman nak saya nak kongsi pada tuan-puan, nak bagi tahu ni ha. Tunggu Ustaz, jangan keluar lagi. Boleh? Ready dah tuan-tuan puan? Jom kita baca sama-sama insya-Allah. Semangat kita baca. Mudah-mudahan apa yang kita terima tadi Allah kekalkan dalam ingatan kita insya-Allah, mudah-mudahan. Niat kena betul lah. Kalau kita niat sungguh nak dapat, insya-Allah Allah akan bagi, tuan-puan. Jangan risau. Okey? Moga-moga kita semua sama-sama diberi kelancaran. Okey, jom tarik nafas, betulkan niat, fokus pada penulisan ini dan kita baca betul-betul, sungguh-sungguh. Baik, kita mulakan. Setiap bacaan ni saya ulang 2 kali maknanya proses mendengar, proses ikut insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna ad-dina 'indallahil Islam. Inna ad-dina 'indallahil Islam. Wa makhtalafa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum
وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد والله بصير بالعباد صدق الله العظيم صدق الله العظيم صدق الله العظيم. Baik, alhamdulillah tuan-tuan dan puan. Selesai pengajian kita ataupun bacaan kita. Tuan-puan jangan keluar lagi sebentar. Saya nak maklum ni. InsyaAllah esok tuan-tuan dan puan, saya nak jemput tuan-tuan dan puan bersama saya dalam webinar. Kita menggunakan platform Zoom tuan-puan, sama macam semalam. Baik, saya nak ucapkan terima kasih kepada mereka yang join semalam bersama Encik Ifan. Niat yang mana Encik Ifan menceritakan tentang niat, apa niat kita belajar, betul tak? Jadi Encik Ifan dah kupas dah apa niat kita. Kita nak apa sebenarnya, kan, semalam. Terima kasih kepada mereka yang join. Jadi untuk esoknya pula, insyaAllah esok lah, hari Sabtu 11 September 2021 tuan-tuan dan puan, pada jam 9 pagi insyaAllah. Secara santai saja, ini bukan kelas, bukan apa, lebih kepada proses dua hala. InsyaAllah nantikan esok. Nak tahu apa konten esok, so tuan-puan kena join. Bukan melalui Facebook Live, tetapi melalui Zoom. Sama macam semalam, pada jam 9 pagi insyaAllah. 9 pagi. Siapa yang boleh bersama saya esok ni?
Boleh respon sikit di ruangan komen. Percuma tuan-puan, tak ada bayaran. Ni bukan seminar ke apa, tak. Ini adalah program santai yang mana kita nak berkongsi pengalaman, cerita macam mana kita letakkan Quran dalam hidup. Apa itu Quran sebenarnya, kan? Jadi perkongsian yang sangat santai. InsyaAllah saya akan bercerita tentang benda yang ringan, mudah kita nak faham, tapi kita dapat input tu dan sekaligus membuatkan kita tersedar, termuhasabah secara tidak langsung. Okey, tuan-tuan puan, esok jangan lepaskan peluang ni. Peluang tak adalah. Kalau tak dapat join tak apalah tuan-puan. Cuma saya bagi tahu dia tak ada rakaman tau. Dia tak ada rakaman. So tuan-puan kena join lah esok. Okey, kena join esok. Memang eksklusif kita buat kepada mereka yang nak, InsyaAllah pada jam 9 pagi. So untuk dapatkan link Zoom ni nanti, tuan-puan kena join dulu Telegram lah untuk dapatkan link tu. Link Telegram ada di atas. Tuan-puan boleh join. Okey. Tuan-puan klik saja link tersebut, nanti tuan-puan masuk. So link untuk akses Zoom ni nanti akan diberikan dalam tu. Kita tak letak tempat lain, dalam Telegram tu sahaja. Alright. Saya tak boleh join Zoom Ustaz, line tak elok di hospital. Okey, baik. Tak apa. Esok kita nak buat proses 2 hala tuan-puan. Itu rancangan saya. Saya tak nak saya je bercakap. So tuan-puan kena join. Kalau tak rugi tuan-puan. Okey, tuan-puan kena join. Tak adalah rugi apa pun. Maksud saya kalau tuan-puan boleh attend, boleh join, tak ada aral, join lah. Okey, ada yang ada Puan Yahti ada rawatan mata. Okey, baik, tak apa. Semoga dipermudah. Okey, lock masa anda 9 pagi esok insya-Allah. Appointment dengan Dr. Puan Hawa. Okey, baik puan. Semoga dipermudah insya-Allah, lancar. Jadi esok pada jam 9 pagi lock masa ni. Lepas tu tuan-puan saya minta yang join kalau boleh tolong buka kamera boleh. Esok. Esok kalau nak join tolong buka kamera. Ada sebab kenapa saya suruh buka tu. Boleh? Tak apalah buka, janganlah malu tuan-puan. Okey, yang join samalah dengan kelas kita saya. Kadang tak sempat sebut kan. Kalau boleh buka je kamera tu, senang. Kita buat melalui Zoom ni sebab tujuannya nak berhadapan lah, nak rasa macam kita ni bersemuka betul-betul depan-depan. Sebab tu tujuan kita buat di dalam Zoom. Itu tujuan utama. Kalau tak nak tengok muka, kita guna Facebook, itu lebih baik lah sebenarnya. Okey. 2 hala mencabar ni Ustaz, selalu tak ada peluang nak bersuara. Yes. So esok 2 hala tuan-puan. 2 hala. Program kita tak lama tau. Lebih kurang sejam setengah, 2 jam macam tu je. 9 sampai 11 pagi lebih kurang. Jadi manfaatkan masa esok sebaik mungkin insya-Allah. Kita santai-santai je. Saya pun tak ada prepare apa-apa pun nak ni, tak. Memang tujuannya kita nak dengar, nak berkongsi pengalaman, cerita tentang Al-Quran dalam hidup. InsyaAllah itu saja. Baik. Clear tuan-tuan dan puan? Baik. So itu sahaja untuk makluman yang terkini lah. Apa-apa nanti kita maklum lain kalau ada apa-apa. Nak buat gana Ustaz, tak ada suara Zoom. Puan Maznah, nanti cuba message team kami. InsyaAllah kita cuba bantu. Boleh tu. Ada benda yang ada benda yang kena setting tu. Okey, ada benda yang kena setting tu. Ada rakaman tak? Tidak ada. Maaf tuan-puan. Memang kita buat dalam Zoom, kita buat khusus untuk yang esok ni lah. Saya dimaklumkan begitu. Maaf nah. Baik. Jadi jom kita tangguhkan dulu pertemuan kita tuan-tuan dan puan. Kita dah selesai bacaan, jadi kita akhiri dengan doa tilawah lah sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim.
اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Allah rahmati kami dengan Al-Quran, jadikan ia pimpinan cahaya, petunjuk dan rahmat. Allah ingatkan kami apa yang terlupa, ajarkanlah yang tak diketahui. Rezekikan kami membacanya siang dan malam, sepanjang siang dan malam. Jadikan ia hujah kami ya Rabbal Alamin. Amin amin ya Rabbal Alamin. Baik, alhamdulillah. Okey, ada orang tanya tentang nama. Okey, tuan-tuan dan puan, ke dah tukar nama grup? Kejap saya tengok. Belum lagi. Okey, saya nak minta tuan-puan buat undian. Kita ada pilihan raya. Tak adalah. Tuan-puan masuk dalam grup Telegram, tuan-puan baca tu. Kita ada buat undian tau. Kita nak tukar nama grup Telegram tu. So, nak minta jasa baik tuan-tuan dan puan untuk undi. Kita ada letak dua nama. Ada dua nama. So, ada huraian dia sekali. Kenapa kami pilih nama tu? So, tuan-puan pilih mana yang berkenan di hati tuan-puan. Boleh tak? Habis ni, tuan-puan masuk Telegram. Telegram tu lah, Abdul Hadi Izin Ngaji tu. Okay? Dalam grup Abdul Hadi Izin Ngaji tu, kita nak tukar nama. So, saya minta tuan-puan untuk masuk dan undi. Pilih nak nama yang pertama ke ataupun nama yang kedua. Kena ada undian tuan-puan. Baru syok. Okay, mohon jasa baik semua, insyaAllah. Itu sahaja, tak ada apa pun. Terima kasih diucapkan kepada sahabat-sahabat yang bersama dengan saya pada pagi ini, insyaAllah. Jika diizinkan Allah, kita bertemu esok pagi pada jam 9 di Zoom. So, saya harap tuan-puan relax-relax je, santai. Jangan... tapi nota tu kena ada lah, buku nota. Mana-mana input yang saya cerita, tuan-puan boleh salin. Memang santai, sangat-sangat santai. Okay? So, jangan lepaskan peluang esok. Pastikan saya dapat bertemu tuan-puan lah. Boleh nak? Esok jam 9 pagi. Rakaman tidak ada, minta maaf. Memang kita buat eksklusif. Esok je tuan-puan. InsyaAllah. Itulah. So, pengumuman yang berikutnya tadi saya minta untuk join masuk grup Telegram dan tolong buat undian. Okay, tolong buat undian, insyaAllah. So, itu saja daripada saya. Jom, Izin Haji Warrior, terbaik. Tukar nama je. Adalah sebabnya. Okay, masuk dalam grup nah. Masuk dalam grup, undi dulu. Masuk dalam grup, undi nah. Baik, tuan-tuan dan puan, saya undur diri dahulu, insyaAllah. Tuan-puan jangan keluar lagi. Saya nak ajak tuan-puan sama-sama kita hayati lirik lagu Terima Kasih Tuhan. Dan kita pun perlu berterima kasih kepada Allah kerana diberi kesempatan pagi ini. Okay, untuk bersama-sama dalam majlis ilmu ni, insyaAllah. Mudah-mudahan Allah beri lagi kesempatan, keizinan pada kita, peluang, ruang dan masa segalanya untuk kita mencapai sesuatu, iaitu ilmu Allah yang luas ini. So, mohon maaf sekali lagi. InsyaAllah, jangan lupa hashtag kita, santai tapi sampai. Kita jaga Quran, Quran jaga kita. Jangan lupa terus follow, ikuti Izin Ngaji. Follow rapat tuan-puan. Itu saja. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Kita tangguhkan dengan tasbih kafarah wa suratul asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Sadaqallahul azim. Puan Zakiah, bukan Instagram, Telegram. Telegram.
Puan klik je dulu kat ruangan komen tu, ada kan link biru tu. Tekan. Okey, tuan-puan tolong undi dalam grup tu nanti sekarang tau. Habis ni nanti, lepas dah layan lagu ni nanti, tuan-puan boleh buat undian insya-Allah. So, jom saya gerak dulu tuan-puan. Jumpa lagi. Salam Jumaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jom sama-sama dengarkan lirik Terima Kasih Tuhan. Jumpa lagi. Bye-bye. Assalamualaikum. Dan Maha Penyayang. Untuk bercakap denganmu Tuhan, mengizinkan ku minta padamu, memuja memuji sepenuh hatiku, memohon munajat padamu ya Rabbi. Terima kasih wahai Tuhanku yang sentiasa melimpahkan rahmat-Nya, membenarkan aku menghadap-Mu Tuhan yang Maha Pengasih